Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan topik hari ini iaitu SDG 4, iaitu Quality Education dalam Sustainable Development Goals. Jadi, mari kita mulakan dengan pengenalan dahulu. Keseimbangan dan kualiti kehidupan masyarakat hari ini banyak dipengaruhi oleh faktor pelajaran dan keupayaan dalam pendidikan tinggi. Mutu dan kualiti pendidikan perlu ditingkatkan dari semasa ke semasa supaya hasil idea dan pemikiran dapat diterjemahkan dalam konteks moden sekaligus dapat memenuhi citarasa isu semasa dan global. Memandangkan kualiti dalam pendidikan menjadi isu global dan persaingan dunia, semua negara cenderung untuk mengambil pelbagai langkah dan perubahan dari semasa ke semasa bagi memastikan kualiti pembelajaran negara menjamin masa depan generasi. Dengan ini, pembentukan kurikulum dan pendekatan kurikulum banyak ditekankan dengan konsep kerohanian, emosi, motivasi, intelek dan daya usaha fizikal yang mampu dicapai. Justru, penerokaan dalam pembelajaran abad ke-21 perlu ditekankan dan sentiasa diperkenalkan secara konsisten dan berterusan dengan usaha sama pihak kerajaan dan masyarakat secara kolaboratif dengan negara-negara lain khususnya di negara maju bagi mencapai pembangunan pendidikan yang mampan. Tujuan umum pendidikan adalah untuk menciptakan masa hadapan yang lebih baik untuk generasi masa hadapan. Dalam inisiatif Matlamat Pembangunan Mampan SDG 2030 yang diputuskan dalam Mesyuarat Agung PBB pada 2015 sebagai agenda besar dunia sehingga 2030, maklumat berkaitan pendidikan umumnya terselarat dalam kesemua 17 maklumat tersebut. Radin et al. Mengatakan bahawa maklumat keempat ini secara khusus memastikan pendidikan berkualiti yang inklusif dan saksama, serta menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. Sasaran meluaskan skop pendidikan sebagai projek global ini merangkumi hasil dalam literasi, numerasi dan pembelajaran yang lebih luas termasuk kewarganegaraan global, kemampanan dan kesaksamaan jantina. Maklumat pendidikan global juga memberikan tumpuan kepada kemahiran membaca, menulis dan mengira. Kedua adalah pendidikan alam sekitar. Ketiga adalah pengetahuan, kemahiran dan program untuk membasmi kemiskinan. Dan keempat adalah belajar membuat keputusan untuk kebaikan masyarakat. Sebenarnya, jika kita melihat SDG keempat ini, ia berkaitan dengan maklumat-maklumat yang lain juga. Kebanyakan maklumat di sini boleh ditafsirkan sebagai berkait dengan antara satu sama lain. Boren 2019 mengatakan bahawa pendidikan boleh bertindak sebagai enjin yang berkuasa untuk membangunkan masyarakat yang lebih bersatu padu dan sama rata. Ini kerana para guru memberi perhatian kepada kesaksamaan gender. Ini berkait dengan maklumat SDG kelima, misalnya melalui inisiatif untuk menggalakkan lebih ramai perempuan dan wanita untuk menceburi bidang-bidang seperti sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Selain itu, tenaga kerja yang berkelayakan tinggi adalah pemacu yang ditunjukkan untuk kerja yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang kukuh. Ini berkaitan dengan SDG 8 yang seterusnya menyumbang kepada pencapaian maklumat kemiskinan iaitu SDG 1 dan SDG 2, kelaparan sifar. Seterusnya, pendidikan berkualiti juga boleh merangkumi peningkatan kemahiran berhubungan pembelajaran untuk kemampanan seperti menjaga planet kita iaitu SDG 12 dan 13. Akhir sekali, maklumat SDG 17 menumpukan kepada peranan perkongsian untuk mencapai kesemua SDG dan ini jelas membawa kepada keperluan untuk kerajaan bekerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan bagi mencapai maklumat SDG 4. Assalamualaikum dan salam sejahtera Dr. Rahimi. Saya Nurul Maisara dan saya akan meneruskan pembincangan ini dengan isu politik global SDG 4. Isu politik global yang paling dominan dan dapat dilihat di kebanyakan negara dunia ialah ketiadaan tabik urus yang baik atau good governance. Sebelum kita bincangkan dengan lebih mendalam tentang mengapa ketiadaan good governance ini boleh menjejaskan usaha mencapai SDG 4, ia penting untuk kita memahami terlebih dahulu apa itu good governance.
Mengikut Tony dan Kozak dalam artikel Finding Good Governance, perkataan governance itu merujuk kepada semua proses politik, pentadbiran dan institusi serta hasilnya yang diperlukan untuk mencapai sesuatu matlamat atau dasar. Dari perspektif hak asasi manusia pula, ia merujuk terutamanya kepada proses di mana institusi awam menjalankan hal ehwal awam, mengurus sumber awam dan menjamin realisasi hak asasi manusia. Walaupun tiada definisi good governance yang dipersetujui di peringkat antarabangsa, ia merangkumi topik berikut seperti penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, kedaulatan undang-undang, multi-actor partnerships, proses dan institusi yang telus dan bertanggungjawab serta sektor awam yang cekap dan berkesan. Baiklah, sekarang kita beralih kepada persoalan mengapakah ketiadaan tadbir urus yang baik boleh menjejaskan kemajuan dan perkembangan dalam mencapai SDG 4. Pertama sekali ialah kekurangan akses. Isu ini merupakan isu yang dominan di kawasan pedalaman dan negara dalam peperangan. Negara atau tempat-tempat seperti ini memang susah untuk mendapatkan pendidikan moden dan berkualiti seperti yang ingin dicapai oleh SDG 4. Urus tadbir yang tidak baik seperti usaha yang kurang untuk menembusi kawasan pedalaman seperti di Sub-Saharan Afrika dan juga tadbir urus yang mungkin tidak wujud seperti di negara yang berperang mengakibatkan ramai rakyat ketinggalan dalam pendidikan mereka. Manakala era pandemik dan pasca pandemik COVID-19 menambahkan lagi kerumutan isu ini apabila terdapat ramai pelajar di dunia yang tidak mempunyai peranti atau akses kepada internet untuk menjalankan pembelajaran mereka secara atas talian. Ini boleh dikaitkan kembali kepada tadbir urus yang tidak baik di mana terdapat salah urus dana atau kurang kepekaan kerajaan terhadap kepentingan akses dalam pendidikan. Seterusnya, tadbir urus yang kurang baik berkaitan rapat dengan kekurangan kepimpinan kerajaan. Mengikut Bruns, McDonald dan Schneider, pelaksanaan serta tadbir urus SDG 4 hendaklah diterajui oleh negara. Namun banyak negara kini mendesak peranan yang lebih besar untuk sektor swasta dengan menyeru kepada public-private partnerships dan juga pelaburan swasta. Disebabkan sifat semula jadi sektor swasta dan keperluannya untuk meraih keuntungan, maka kualiti pendidikan mungkin menurun secara drastik manakala kos meningkat. Selagi kerajaan mengelak daripada tanggungjawab mereka untuk mendesak penswastaan, sifat dan skop SDG 4 iaitu hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan akan terancam. Ketiga, kekurangan pembiayaan. Pembiayaan penting terutama sekali dalam aspek kualiti dalam pendidikan. Memang betul bahawa untuk memastikan pendidikan berkualiti, maka banyak dana diperlukan untuk pelbagai perkara seperti menaik taraf kemudahan sekolah, menyediakan peranti untuk pelajar dan sebagainya. Tapi urus yang tidak baik mempunyai kebarangkalian yang lebih tinggi untuk menolak urus dana pendidikan. Dengan peningkatan kos pendidikan, tidak mengambil kira kos kualiti, isu ini hanya akan meningkatkan lagi usaha yang diperlukan untuk mencapai pendidikan berkualiti. Selain daripada isu ketiadaan good governance, terdapat juga beberapa lagi isu politik global berkaitan dengan SDG 4. Pertama ialah negara dalam peperangan atau di bawah pemerintahan rejim yang ekstrim seperti di Syria dan Afghanistan. Di Syria, sebanyak 7,000 sekolah telah dirosakkan atau dimusnahkan, meninggalkan seramai 2 juta kanak-kanak yang tiada pendidikan. Terdapat banyak generasi kanak-kanak di Syria yang tidak pernah ke sekolah dan ini memberi kesan kepada perkembangan dan peluang jangka panjang mereka. Mereka yang bersekolah pula menghadapi cabaran harian seperti bilik darjah yang terlalu sesak, pengalaman traumatik perang yang mengganggu psikologi mereka, kurikulum dan masalah bahasa, kualiti pengajaran yang tidak mencukupi dan kekurangan bahan pembelajaran yang penting. Faktor-faktor ini meningkatkan risiko kanak-kanak kececeran pendidikan. Di Afghanistan pula, isu pendidikan berkualiti bukanlah isu yang perlu diberi prioriti lagi. Ini adalah kerana Taliban telah mengharamkan kanak-kanak perempuan daripada mendapatkan pendidikan menengah di Afghanistan dengan mengarahkan sekolah menengah dibuka semula hanya untuk lelaki. Laman berita online The Guardian telah melaporkan bahawa pemerintah Taliban Afghanistan juga telah mengharamkan selama-lamanya terhadap pendidikan universiti untuk wanita di Afghanistan termasuklah pendidikan swasta. Hal ini menambahkan jurang dalam pendidikan antara janda. Selain itu, kekurangan pembiayaan atau dana dari komuniti antarabangsa juga merupakan isu politik global. Menurut Said dan Moriarty, tiada perbincangan mengenai bagaimana agenda ini harus dibayai dalam rangka kerja SDG. Itu tiada sasaran atau maklumat khusus berkaitan pembiayaan SDG 4. Ini menunjukkan kemerosotan komitmen masyarakat antarabangsa untuk menyokong kerajaan negara dalam mencapai maklumat dan sasaran yang ditetapkan. Jadi itu sahaja daripada saya serahkan pembincangan ini kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Suraya Jasmine dengan nombor matrik A1905009 dan saya akan membentangkan pasal isu tempatan iaitu pembelajaran secara atas talian semasa PKP COVID-19. Sebelum pandemik COVID-19, pembelajaran atas talian sering menerima pendapat negatif berbanding dengan pembelajaran tradisi ataupun lebih dikenali sebagai face-to-face learning. Pembelajaran face-to-face ini merupakan satu kaedah pembelajaran yang berfungsi dan ia telah berada sejak sebelum pandemik. Tapi bila pandemik itu muncul, semua negara di seluruh dunia terpaksa mencari penyelesaian untuk meneruskan pembelajaran ketika PKP serta mengelakkan penyebaran wabak. Jadi munculnya pembelajaran secara atas talian menggunakan pelbagai platform.
Walaupun terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh kalangan pelajar semasa online learning, halangan yang paling besar yang dihadapi oleh pelajar di universiti, di sekolah dalam negara Malaysia adalah dua perkara. Satu ialah sambungan internet yang lemah, kedua ialah broadband data yang tidak cukup. Dan kedua-dua ini merupakan satu cabaran yang kekal di kalangan pelajar di Malaysia. Pertama sekali, di Malaysia Timur seperti Sabah Sarawak, mereka menghadapi cabaran utama iaitu masalah sambungan internet. Hal ini kerana infrastruktur internet di Sabah dan Sarawak kurang maju daripada di Malaysia Barat. Manakala di Malaysia Barat, cabaran utama yang mereka menghadapi semasa online learning ialah memahami kandungan yang diajar oleh para pensyarah dan para guru. Kedua, terdapat terlalu banyak kaedah pembelajaran yang berbeza yang diajarkan oleh para pengajar. Dan ketiga, terdapat pelbagai cabaran yang lain yang menyebabkan kesukaran untuk online learning, termasuklah broadband data yang terhad, device peribadi yang lembab, kesukaran untuk fokus semasa kelas, kurang motivasi dan kesukaran untuk memahami kandungan yang diajar oleh para guru ataupun kurang celik teknologi. Penyelesaian bagi isu berkaitan pembelajaran secara atas talian semasa pasca COVID-19. Yang pertama, pembelajaran secara hibrid. Pembelajaran hibrid merujuk kepada gabungan dua pendekatan iaitu secara bersemuka dan dalam talian. Ia dilaksanakan secara bergilir dengan jumlah pelajar dalam sesebuah kelas akan dipecahkan kepada dua kumpulan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan jadual diberikan sekolah. Menerusi daripada pendekatan ini, maknanya beberapa pelajar yang akan ke sekolah dan beberapa pelajar lagi akan berada di dalam rumah dan akan belajar secara atas talian. Dan perkara ini akan dilakukan secara bergilir. Maka yang belajar di dalam kelas akan belajar pula di rumah, yang berada di rumah pula akan belajar pula di kelas. So jadi kat sini kita akan dapat melihat keberkesanan pembelajaran itu akan lebih efisien dan lebih berjalan dengan lebih lancar. Yang kedua, penetapan penggunaan satu aplikasi pembelajaran dalam talian. Penetapan satu aplikasi atau platform pembelajaran ini yang ditetapkan oleh Pusat Pengajian Tinggi sebagai kemudahan kepada para pelajar. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi Microsoft Teams sahaja dalam penggunaan pembelajaran dan penghantaran tugasan. Jadinya, para pelajar dan juga mahasiswa yang berada di dalam universiti maupun sekolah akan berasa lebih mudah kerana penggunaan satu aplikasi sahaja yang boleh menghantar tugasan mereka dan juga belajar ketika online. Yang terakhir adalah penyediaan modul pembelajaran standard. Menerusi daripada Kementerian Pelajaran Malaysia menyatakan bahawa guru perlu memastikan standard kandungan dan standard pembelajaran yang disampaikan melalui kaedah yang pelbagai dan bersesuaian serta mengambil kira kecenderungan, minat, gaya pembelajaran dan keupayaan murid itu sendiri juga. Menerusi daripada penyediaan modul ini juga, ia dapat membantu para pelajar dan juga mahasiswa yang berada di sekolah dan di universiti lebih mudah dalam memahami pengisian-pengisian yang dibawa oleh pensyarah maupun guru sewaktu penyampaian secara dalam talian. Ini dapat dilihat penyediaan daripada guru atau pensyarah itu dengan pemberian nota-nota lebih mudah untuk difahami oleh para pelajar dan juga mahasiswa di sekolah maupun di universiti. Oleh itu, pendekatan pembelajaran abad ke-21 perlu ditekankan dengan baik dan terancang agar pelajar mampu menguasai konsep kreatif, pemikiran kritikal, kolaboratif dan komunikasi secara teori dan praktikal. Pemahaman tentang pemikiran berfikir aras tinggi, KBIT adalah wadah awalan yang menyuntik pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 secara realistik dan membina pengalaman. Kandungan pengajaran dan pembelajaran perlu sentiasa dibangunkan selari dengan keperluan gaya pembelajaran Gen Z yang cenderung dalam kaedah pembelajaran teradun dan berorientasikan revolusi teknologi digital. Implikasi dalam adunan kepakaran pembelajaran abad ke-21 merupakan langkah dan fasa awal membentuk kualiti model insan yang bakal menerajui industri negara dan global. Kebolehupayaan model insan yang dipupuk seawal peringkat pembelajaran kanak-kanak, remaja dan dewasa akan menjadi asas kekuatan kompetensi mereka semasa berada dalam arena industri dan organisasi. Tambahan pula, generasi hari ini perlu berdaya saing dengan warga asing secara global demi merentasi
globalisasi. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.